Kakak mangsa terdengar bunyi jeritan adiknya dari dalam bilik nombor 101, tetapi bilik dikunci dari dalam. Pintu bilik cuba dibuka tetapi dikunci dari dalam. Apabila pintu bilik dapat dibuka, kakaknya mendapati adiknya sudah mati terbaring di atas katil. Apa yang berlaku sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Kejadian menyayat hati ini berlaku di dalam bilik nombor 101 Blok A, Kolej Meranti UiTM Shah Alam, di mana suspek didakwa atas tuduhan membunuh mangsa. Ketika pintu bilik dibuka, kakak mangsa dapat melihat suspek yang merupakan teman lelaki adiknya berada di sebelah mayat adiknya. Kakak mangsa kebingungan melihat keadaan suspek yang hanya membisu tanpa sepatah kata. Sebilah pisau Rambo bersama-sama sarungnya ditemui di dalam bilik tersebut. Adakah pisau tersebut digunakan untuk menikam mangsa sampai mati? Suspek mengatakan ada seseorang cuba menyerang mangsa dan suspek cuba selamatkan mangsa dari ditikam. Adakah suspek berkata benar? Siapakah seseorang yang dimaksudkan itu? Kakak mangsa memberitahu mahkamah bahawa ketika pintu bilik dibuka, hanya ada 2 orang sahaja di dalam bilik tersebut, iaitu adiknya yang sudah mati dan juga suspek. Tiada pula kelibat orang ketiga dalam bilik tersebut. Adakah suspek cuba mereka-reka cerita? Bukti DNA diperlukan dan hasilnya mendapati DNA mangsa dan suspek ada pada pisau Rambo yang dijumpai dalam bilik tersebut. Bukti pakar forensik mendapati mangsa mati akibat tikaman berkali ganda menggunakan pisau Rambo sebanyak 25 kali. Daripada 25 kali tikaman, 15 kali tikaman adalah tikaman membawa maut. 5 kali tikaman sedalam lebih 10 cm dan 10 lagi tikaman sedalam antara 5 hingga 9 cm. Adakah suspek masih lagi cuba menafikan tikaman ini adalah berniat untuk membunuh mangsa? Suspek berulang kali menegaskan bahawa mangsa dibunuh oleh orang ketiga, tetapi ketika perbicaraan, tiada bukti yang meyakinkan bahawa adanya orang ketiga yang menikam mangsa. Pada Oktober 2006, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan suspek bersalah atas kesalahan membunuh dan dihukum gantung sampai mati. Suspek membuat rayuan atas sabitan dan hukuman gantung tersebut di Mahkamah Rayuan pada Februari 2009 dan di Mahkamah Persekutuan pada September 2009, namun ditolak oleh panel hakim. Panel hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Richard Malanjum, Gopal Sri Ram dan Hashim Yusof telah menolak keraguan yang cuba ditimbulkan suspek mengenai kelibat orang ketiga semasa mangsa ditikam. Pintu bilik dikunci dari dalam dan tiada apa-apa keterangan dari suspek yang boleh membuktikan adanya orang ketiga dalam pembunuhan yang dilakukan. Sekiranya ada, siapakah orang tersebut? Tiada sebarang kemungkinan adanya penglibatan orang ketiga yang menikam mangsa sampai mati, dan tikaman berkali ganda adalah bukti yang mencukupi untuk menunjukkan adanya niat untuk membunuh. Bukti pakar forensik jelas menunjukkan banyak kesan luka mangsa ditikam, terutama pada bahagian dada dan paru-paru kanan mangsa. Mahkamah juga menjumpai motif pembunuhan berlaku setelah menjumpai satu kalender tertulis tarikh yang ditanda deadline bagi mangsa dan suspek untuk menentukan hala tuju hubungan mereka. Tarikh itu bersamaan dengan tarikh pembunuhan, iaitu 9 Ogos 2002. Rayuan suspek untuk menafikan adanya kelibat orang ketiga ditolak panel hakim dan hukuman gantung sampai mati kepada suspek dikekalkan oleh panel hakim Mahkamah Persekutuan.
penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Syamim Reza lawan pendakwa raya 2011 1 MLJ 471 Mahkamah Persekutuan Putrajaya.